Di saat terletusnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun rebah tersungkur menyembah bumi. Mereka dikabarkan memerlukan 100 tahun untuk membinanya semula. Namun, mereka cuma mengambil masa beberapa tahun sahaja untuk membina negara dan rakyatnya. Malaysia pula belum pernah diranapkan oleh mana-mana negara. Tetapi, kenapa nilai-nilai murni dan perpaduan dalam kalangan rakyatnya masih berada di kelas ketiga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat negaraku. Salam Malaysia baru saya titipkan buat anda semua. Hari ini kita semua sedang menjalani tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita semua tidak dibenarkan untuk sewenang-wenangnya keluar daripada rumah dan diminta untuk menghentikan aktiviti-aktiviti di luar rumah. Namun, semangat kami tidak pernah berhenti. Dengan niat menyampaikan ilmu boleh ditanam di dalam pasu, membuahkan hasil beribu-ribu. Begitu juga dengan perpaduan. Dengan bersatu sebagai madu, dengan berpecah sebagai penunggu. Bukan jin, bukannya hantu, tetapi mengganggu seperti kutu, membuatkan saya tergaru-garu. Kata orang, bapak borek, anak rintik. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Namun kini saya tertanya-tanya, mengapa kerajaan Malaysia sudah beruih mulut mengajarkan kita bergadai wang ringgit dan usaha, tetapi ibarat tidur sebantal, mimpi lain-lain. Kerana kita rakyat Malaysia sedang berpura-pura bersatu padu. Ibarat telunjuk lurus, kelingking berkait. Sidang penonton penuh santun. Sebelum saya meneruskan forum pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Era Izzati binti Ahmad Marzuki selaku moderator, dan pada hari ini kita ada 3 orang ahli panel yang saya kira sudah tidak sabar lagi untuk melontarkan idea mereka yang cukup bernas, dan mereka pastinya bukan calang-calang orang. Nampak orangnya diam sahaja, tetapi petah berkata-kata. Tak lain tidak bukan iaitu Profesor Dr. Umayyah yang merupakan pensyarah sains sosial di Universiti Heriot Watt. Seterusnya iaitu panel kita yang kedua, Cik Nur Zahirah yang merupakan Menteri Pendidikan Negeri. Dan seterusnya ialah panel kita yang ketiga, sangat-sangat special orangnya kerana dia adalah satu-satunya kumbang di dalam forum pada hari ini. Tidak lain tidak bukan iaitu Encik Izwan Saudi yang merupakan bekas ahli politik. Baiklah, nampaknya ahli panel kita sudah tidak sabar untuk menjawab persoalan demi persoalan pada hari ini. Oleh itu, saya tujukan persoalan yang pertama kepada Profesor Dr. Nur Umayyah berkaitan dengan tujuan ataupun matlamat perpaduan itu sendiri. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sidang hadirin sekalian, dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita. Cantik manis orangnya, senyum manis Pak Gula, siapa lihat pasti tergoda. Hadirin sekalian, topik kita pada hari ini berkenaan dengan retak menanti belah. Perpaduan merupakan satu perkataan yang sering meniti dari tubir bibir sesama kita, namun masih lagi ada yang tidak tahu apa pentingnya, apa tujuan perpaduan itu. Hadirin, perpaduan diartikan sebagai kesatuan atau penyatuan sesebuah masyarakat yang terdiri dari pelbagai latar belakang sama ada dari segi budaya, agama maupun bangsa. Seperti moderator kita lantunkan soalan tadi, apa sebenarnya tujuan atau matlamat sesebuah negara, matlamat perpaduan? Maafkan saya tersasul, saya agak gemburu hari ini. Baik, perpaduan yang mempunyai tujuan itu adalah untuk memberikan sesebuah negara itu kebaikan. Tujuan perpaduan ini sebagai peranan kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Tanpa kesepakatan dan perpaduan masyarakat, mana mungkin kestabilan itu dapat dicapai dengan jayanya? Betul atau tidak? Baik, kita ambil contoh kemajuan ekonomi negara yang dipelopori oleh setiap masyarakat, yang mana dari perniagaan kecil-kecilan sehingga perniagaan besar yang berjaya menarik tumpuan dari negara lain sehingga terjalinnya hubungan diplomatik antara negara. Baik, hadirin sekalian, itu merupakan tujuan antara tujuan perpaduan itu sendiri. Baik, tujuan lain juga
Gemuruh saya lain macam kan. Okey, tujuan lain ada juga tujuan lain. Okey. Perpaduan itu menunjukkan imej sesebuah negara kepada negara lain. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan bebas bersuara. Perpaduan itu simbol keamanan sebuah negara yang makmur. Kita patut bersyukur kerana apa? Kerana kita masih lagi hidup dalam sebuah negara yang makmur. Kita pandang sejenak negara Amerika Syarikat yang mempunyai nilai mata wang yang besar. Namun, masih lagi ada isu yang agak apa yang dapat saya kata agak serius. Yang mana walaupun mereka terdiri daripada pelbagai masyarakat, namun sifat perpaduan itu tidak ada. Seperti yang dapat saya kaitkan, iaitu isu perkauman dalam masyarakat mereka, yang mana penindasan terhadap kaum lain. Disebabkan ketidakadilan penindasan yang berlaku dalam negara tersebut, maka berlakulah orang kata rusuhan secara besar-besaran, yang mana daripada rusuhan itu telah mengkucar-kacirkan sesebuah negara, dan disebabkan rusuhan itu juga berlakunya kematian. Hal ini kerana mereka masih lagi tiada kesedaran tentang kepentingan perpaduan itu sendiri. Baik, itu merupakan tujuan perpaduan yang kedua sebenarnya, ya, hadirin sekalian. Okey, baik. Perpaduan juga bertujuan untuk mengelakkan sifat asabiah, iaitu sifat perkauman. Okay, ini ada kaitan dengan inti kata yang kedua tadi. Gemuruh saya makin menjadi-jadi gambarnya, ya. Okey, baik. Isu perkauman ini telah wujud dari dahulu lagi. Namun, jika adanya sikap perkauman, agak sukar untuk kita mewujudkan ataupun mengekalkan keharmonian negara. Bukankah perpaduan itu harmoni sebenarnya? Baik, berdasarkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Hadirin sekalian, dalam firman Allah tersebut, Allah menyuruh manusia untuk hidup bersatu padu dan jangan berpecah belah, iaitu hidup secara perpaduan, hidup dalam orang kata dalam kerjasama, saling toleransi. Tapi secara umumnya kita dapat lihat perkara yang dituntut dalam agama itu makin hari makin pudar dan semakin lama semakin tersisih. Sedangkan itu merupakan tuntutan agama. Di mana sebenarnya kesedaran manusia terhadap perpaduan? Kita imbas kembali peristiwa yang terjadi pada 2001, yang mana isu perkauman, isu pergaduhan antar kaum yang telah membangkitkan amarah antara kaum Melayu dan juga India. Walaupun perkara tersebut merupakan orang kata sejarah yang gelap bagi negara kita, namun masih lagi ada yang antara kita membangkitkan perkara tersebut, walhal perkara itu telah berlaku 19 tahun yang lalu. Saya tidak pergi jauh. Contohnya, kita lihat di sekolah. Di sekolah, anak-anak sepatutnya diberi pendidikan dalam masa yang sama. Mereka diterapkan dengan sifat-sifat ataupun mereka diterangkan dengan perpaduan, keharmonian, toleransi antara satu sama lain, dan juga menghormati sesama sendiri. Namun apa yang saya lihat adalah anak-anak di sekolah saling sindir menyindir, saling gaduh, atau dapat saya kata kat sini membangkitkan isu perkauman itu. Bukankah sepatutnya mereka dididik dengan betul? Soalnya, salah siapa? Salah cikgu, ibu bapa, atau masyarakat? Kita sama-sama kita tengok balik apa sebenarnya, kenapa pentingnya perpaduan, dan dari mana perpaduan itu patut dipupuk.
sama-sama kita sedarkan diri kita berkenaan dengan pentingnya perpaduan itu. Baik, hadirin sekalian, inti kata saya yang keempat. Okay, kita lihat dari sudut atau perspektif yang agak berbeza. Jika masyarakat saling menerapkan perpaduan itu dan tujuan dan perpaduan yang kita tengok, dia bertujuan untuk mematangkan sebenarnya masyarakat. Dia memberikan melahirkan masyarakat yang matang dan mengamalkan demokrasi antara masyarakat. Seperti lirik lagu Malaysia Kegemilang, yang mana lirik lagu tersebut menjadi tema pada tahun 2007 sempena sambutan kemerdekaan negara kita yang ke-50. Liriknya berbunyi, berpadulah kita semua di dalam satu suara dengan degupan merdeka menjunjung budaya bangsa. Maksud lirik lagu itu agak padat sebenarnya, walaupun liriknya ringkas, tapi maksud yang agak padat, yang mana perpaduan terlahir dari satu suara yang terhasil daripada masyarakat yang bersatu padu. Masyarakat yang matang yang saling tolak juga menjamin sebenarnya sikap masyarakat yang sentiasa adil dan saksama. Itu antara tujuan-tujuan atau matlamat perpaduan itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Umayyah atas perkongsian yang saya kira cukup bermakna sebentar tadi. Sebentar tadi, Prof ada menyebut mengenai penindasan kaum yang berlaku sehingga tercetusnya kucar-kacir di dalam sesebuah negara. Para penonton, pemegang amanat bangsa. Pada hari ini, kita lena tidur di bawah payungan bulan dan bintang. Tetapi kita lupa masih ada kisah yang belum menemui pengakhirannya. Dek kerana dalamnya benci mereka, busuknya jiwa dan angkuh kedudukannya, rakyat Myanmar hilang kewarasan kepada etnik Rohingya. Dulu mereka berbumbungkan langit yang sama. Namun kerana berbezanya agama dan nenek moyang, mereka lupa nilai kasih dan sayang. Kanak-kanak dipijak tanpa rasa berdosa. Wanita dirogol dalam ketawa. Golongan tua dipancung dengan gembira. Lalu, nikmat perpaduannya terletak di mana? Buya Hamka pernah berkata, kehidupan ini seperti senyuman. Senyuman yang mendamaikan. Namun kehidupan ini adalah tangisan berdarah tanah Myanmar. Negara mereka hancur, jasad mereka dirata, negara mereka berkecai hanya kerana satu dosa. Berbumbung di bawah bumbung yang sama, namun agamanya berbeza. Jika anda belum pernah melihat bagaimana jatuhnya Jepun suatu masa dahulu, pandanglah ke Aleppo sana. Tanah yang sedang berduka kerana letusan bom oleh manusia yang tidak mempunyai nilai cinta dan sayang. Digelar perang saudara, sebabnya juga sama, fahaman yang berbeza. Antara Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka hilang budi bahasa untuk bermusyawarah mencari titik persamaan. Dulu, Aleppo terkenal dengan budaya dan binaannya. Namun kini bertukar menjadi padang jarak padam terkukur. Puas hati manusia bergelar Bashar al-Assad. Kerana rakyat bertelagah, negara menjadi medan kehancuran. Seterusnya, saya mempersilakan Cik Nur Zahira untuk mendiskusikan tentang langkah-langkah perpaduan. Silakan. Okay, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diberikan. Tajuk kita hari ini, perpaduan letak menanti belah. Okay, sebenarnya perpaduan kaum di kalangan rakyat Malaysia ni haruslah dipupuk dari semasa ke semasa. Bab kata pepatah, hilang bangsa, hilang lenyaplah bangsa. Jika sesuatu bahasa itu pupus, maka bangsa itu juga akan turut pupus. Sama juga dengan tajuk kita hari ini, iaitu perpaduan. Kalau kita tidak memupuknya dari semasa ke semasa, ia juga akan menanti bertahap. Jawab persoalan saudari moderator, saya ingin nak tanyalah kepada para penonton yang melihat ini, pernah tak kita terlintas di fikiran kita, apakah maksud perpaduan kaum ni sendiri? Okey, mungkin ada yang cakap, musim PKP ni tak adalah dalam fikiran nak terfikir perpaduan kaum kan. Okey, tak apa, saya ceritakan sedikit. Sebenarnya perpaduan kaum ni dia merujuk pada satu bentuk penyatuan berbagai kaum yang orang cakap daripada latar belakang sosial, agama, budaya yang berbeza yang disatukan di bawah orang cakap satu identiti nasional yang lebih khusus yang agar dapat diterima oleh masyarakat berjumlah golongan majoriti di negara kita. Okey, memandangkan terdapat orang cakap perbezaan yang begitu ketara dalam pelbagai kaum,
pelbagai usaha juga telah dilakukan bagi mewujudkan masyarakat yang bekerjasama, bertolak ansur, tolong menolong dan seterusnya mewujudkan kesepaduan. Kerana sejarah telah membuktikan kegagalan perpaduan antara kaum sebenarnya membawa kepada isu perkauman. Bagaimana? Okey, kalau kita menyingkat kembalilah sejarah dasar pendidikan pada zaman pemerintahan penjajah dulu, telah wujud satu usaha orang cakap di mana pihak penjajah telah mewujudkan satu sistem persekolahan yang mengikut kaum, di mana sistem persekolahan yang mengikut kaum itu telah mewujudkan satu semangat perkauman yang semakin menebar sehingga mengakibatkan tercetusnya satu tragedi yang berlaku pada 13 Mei 1969. Namun Malaysia sendiri telah menyadari akibat daripada pemecahan sistem persekolahan di mana kita mengikut kaum-kaum tersebut. Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Penyata Razak 1956 yang bertujuan untuk menyatukan semua pelajar daripada pelbagai bangsa dengan menggunakan bahasa kebahasaan sebagai bahasa hantar, iaitu bahasa Melayu kita sendiri. Laporan Rahman Talib 1960 juga telah mengukuhkan lagi Penyata Razak melalui sistem persekolahan dan co-curriculum daripada sekolah yang sama. Matlamatnya sama je, iaitu memupuk perpaduan agar tragedi 13 Mei 1969 tidak berulang lagi. Hal ini penting kerana golongan inilah yang akan menjadi penentu, orang kata penentu hala tuju negara. Jadi pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan keamanan sentiasa terpelihara. Okey, saya kembali pada soalan saudari moderator sebentar tadi. Banyak pula saya celotekan. Okey, sebenarnya pelbagai langkah boleh dilakukan bagi memupuk semangat orang cakap perpaduan dalam kaum di kalangan rakyat Malaysia. Antara salah satunya adalah kita menggabungkan semula sekolah-sekolah yang telah terpisah pada zaman penjajah dahulu, iaitu sekolah kaum Melayu, sekolah kaum Cina dan sekolah kaum India di bawah satu sekolah yang sama. Tujuannya adalah kita untuk memupuk kembali atau menekankan nilai-nilai murni yang berbeza di kalangan pelbagai kaum itu di bawah satu naungan. Dengan cara kita boleh memupuk nilai-nilai yang berbeza itu dalam satu mata pelajaran ataupun orang cakap mata pelajaran pendidikan Islam atau mata pelajaran pendidikan moral. Okey, dengan dasar penubuhan sekolah wawasan yang menggabungkan ketiga-tiga sekolah tadi turut menyumbang kepada orang cakap perpaduan antara kaum. Selain kita membiarkan para pelajar berkongsi kemudahan yang berada di sekolah bersama-sama, kita juga boleh melihat para pelajar yang berbilang kaum itu bergaul antara satu sama lain, bersukan, makan bersama-sama di kantin ataupun semasa program yang dijalankan. Sebagai contoh, kita jalankan program gotong royong di mana kita boleh lihatlah pelibatan semua pelajar bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Okey, seterusnya peranan daripada rakyat Malaysia sendiri, iaitu rakyat Malaysia haruslah mempunyai sikap, orang yang cakap sikap toleransi dalam diri masing-masing. Tujuan ini penting bagi mengelak berlakunya sebarang pertelingkahan ataupun perselisihan faham dalam kalangan rakyat Malaysia yang mampu memecah belahkan kaum di Malaysia. Okey, menurut mantan orang cakap bekas Perdana Menteri kita sendiri, iaitu Tun Dr. Mahathir, kita haruslah mengetepikan emosi yang boleh menyebabkan berlakunya perpecahan. Selain itu juga, kita boleh berpegang pada prinsip hidup secara aman. Orang cakap berat sama dipikul, ringan sama dicincin, maafkan saya. Mengetepikan sikap bagai enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing, buang segala ego yang ada dalam diri bagi memastikan perpaduan kaum sentiasa berkekalan. Itu sebenarnya dimainkan peranan oleh rakyat Malaysia sendiri. Okey, kalau kita boleh lihat, sebenarnya penting, amat-amat penting perpaduan kaum ni dalam menjamin kesejahteraan negara Malaysia, semangat perpaduan dan kewarganegaraan sendiri. Sebagai contoh, kita boleh lihat bagaimana langkah yang kerajaan sendiri lakukan, iaitu kita sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum ni menggunakan orang cakap
prasarana tentera kemasyarakatan yang wujud di negara kita ini secara bersama-sama. Okey, sekarang ni wujudlah orang cakap isu terkini berkaitan dengan COVID-19, coronavirus, di mana rakyat Malaysia sendiri tidak boleh keluar untuk bekerja, orang cakap stay at home. Okey, jadi kita boleh lihatlah kerajaan kita telah membantu rakyat Malaysia tanpa mengira darjat kaum mereka sendiri, atau orang kata membantu semualah. Di situ kita boleh lihatlah contoh yang diberikan oleh Perdana Menteri baru kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang memberikan bantuan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, darjat ataupun siapa mereka itu sendiri. Di situ kita boleh lihat sikap seorang Perdana Menteri itu dalam mengekalkan perpaduan kaum di negara kita. Okey, mungkin itu adalah contoh yang terbaik yang perlu kita contohi. Okey, selain itu juga kita juga haruslah orang cakap menghindari sikap yang membawa kepada provokasi kaum. Okey, sebagai contoh saya bagi kat sini melibatkan isu terkini lah, isu coronavirus. Orang ramai mengatakan coronavirus ni datangnya daripada Wuhan, China. Terus mengatakan orang cakap rakyat China lah yang membawa kepada coronavirus ni yang tersebar di seluruh negara. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya coronavirus tu datangnya daripada mana, puncanya kenapa, tapi kita telah terus menuduh bahawa orang Cina sendiri yang membawa pada virus tersebut. Terus kita apabila kita berjumpa dengan orang cakap kaum Cina, kita terus mengelak daripada bercakap dengannya, tidak membantu ataupun mengeji dengan perbuatan yang orang cakap tidak sepatutnya lah. Di situ telah membawa kepada perpecahan kaum sebenarnya. So pesanannya, janganlah kita mencetuskan provokasi, kerana provokasi itu boleh memecah belahkan sebuah perpaduan yang telah kita bina selama ini. Okeylah, akhir sekali adalah kegiatan co-curricular di sekolah juga mampu memupuk perpaduan di kalangan pelajar melalui aktiviti orang cakap aktiviti program anak angkat, keluarga angkat, aktiviti co-curricular ataupun badan uniform, sukan neka, itu sendiri mampu memupuk perpaduan. Contoh adalah program keluarga angkat, di mana kita akan mengumpulkan beberapa pelajar yang daripada pelbagai kaum untuk tinggal bersama keluarga angkat mereka. Mungkin kita akan hantar pelajar Melayu berada di keluarga angkat Cina, orang India berada di keluarga angkat Melayu dan lain-lain lagi. Hanya melalui cara ni, perpaduan dan integrasi boleh dicapai dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia serta melahirkan orang cakap masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Yang penting kita haruslah saling menghormati. Okey, kesimpulannya, perpaduan dan integrasi nasional ini sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Perpaduan dan integrasi ini akan melahirkan masyarakat yang saling harmoni, saling bekerjasama, bersefahaman dan sentiasa menghayati perjanjian sosial yang telah dipersetujui sejak awal kemerdekaan. Hal ini bagi mengukuhkan lagilah perpaduan dan integrasi yang perlu disahut oleh semua rakyat Malaysia. Okey, itu saja daripada saya sendiri. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Zahira atas perkongsian yang cukup bermanfaat sebentar tadi. Sebentar tadi Cik Nur Zahira ada menyebut mengenai peristiwa 13 Mei. Baiklah, saya ingin kongsikan sedikit tentang peristiwa ini. Penonton sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat cukup indah. Apabila Dia menciptakan kita, lelaki dan wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling menghargai, mencintai dan menerima antara satu sama lain. Namun kita lupa, bermula daripada peristiwa 13 Mei 69, diikuti dengan Kampung Medan sehinggalah kini kita masih lagi melata dengan China mahukan haknya, dengan India masih berkeras kepala, dengan Melayu masih berlagak berkuasa. Jika begini, bilakah kemakmuran dan kesejahteraan negara dapat dicapai? Kita jangan pernah lupa, masa tak akan menunggu kita.
Bangunlah wahai anak bangsa, kita ubah Malaysia. Oleh itu, moleklah pada hari ini anda duduk bersama dengan kami di dalam forum online ini. Kita sama-sama mendiskusikan tentang perpaduan retak menanti belah. Baiklah, saya teruskan persoalan yang ketiga kepada panel kita juga yang ketiga. Satu-satunya kumbang yang saya katakan sebentar tadi, iaitu Encik Izzuan Saudi yang kelihatannya sudah tidak sabar-sabar untuk menjawab soalan. Soalannya, apakah kesan perpaduan itu sendiri dalam aspek politik dan juga bahasa? Silakan Encik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator kerana sudi menjemput saya dalam membahaskan satu topik, iaitu perpecahan kaum retak menanti belah. Okey. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah kesan daripada aspek politik atau bahasa yang boleh menyebabkan tercetusnya perpecahan kaum, menggugaknya perpaduan negara Malaysia. Okey. Saya akan bercakap mengenai politik. Bila bercakap mengenai politik, saya melihat isu ini amat membimbangkan kerana ia boleh menyebabkan berlakunya pertengkaran antara masyarakat, terutamanya contohlah berlakunya apabila proses pilihan raya umum, di mana proses pilihan raya umum ni ia bertujuan untuk memilih parti mana atau pimpinan mana untuk memegang tampuk pemerintahan di Malaysia. Okey, kalau kita lihat sebelum berlakunya pilihan raya utama, kita boleh melihat masyarakat di sekitar, di sekeliling kita boleh bermesra-mesraan, berkorau senda, bertegur sapa. Tetapi bila tibanya musim pilihan raya utama ni, maka bermulalah adegan yang tidak sepatutnya berlaku, seperti contohnya pertengkaran, tidak bertegur sapa kerana fahaman politik dan juga ideologi yang dibawa oleh parti politik masing-masing. Hal ini agak membimbangkan kerana kita sepatutnya mengekalkan hubungan yang baik serta menjaga keharmonian dan perpaduan dalam semua keadaan. Secara dasarnya, kita perlu meletakkan hubungan keluarga dan juga persahabatan untuk mengatasi semua perkara, lebih-lebih lagi yang melibatkan politik. Namun begitu, kita bernasib baik kerana masih ada antara kita yang mengambil sikap bersederhana dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga hubungan dalam kalangan masyarakat sepanjang tempoh berlakunya pilihan raya utama. Okey. Sejarah telah membuktikan bahawa Malaysia dapat mengatasi sebarang cabaran jika rakyatnya sanggup bersatu, sanggup melalui kesukaran bersama. Malah kepelbagaian rakyat Malaysia adalah kekuatan kita. Ia tidak sepatutnya menjadi punca konflik, tetapi perlu menjadi resepi untuk mencapai kejayaan dalam pembangunan dan kemajuan sosioekonomi. Kita melihat dalam keadaan semasa di mana polarisasi kaum kekal menjadi isu yang serius. Kita tidak sepatutnya membenarkan ahli politik berkempen secara tidak bertanggungjawab untuk memecah belahkan kita. Kita juga tidak boleh membenarkan hubungan harmoni di antara pelbagai bangsa diancam oleh polarisasi perkauman dan politik berlebihan kerana ia boleh membawa kepada perselisihan akibat kurang faham dan sikap saling menghormati. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu menentang semua jenis ekstremisme, perlu sentiasa berdiri di atas prinsip kesederhanaan. Walau bagaimanapun, ideologi politik dan pandangan yang berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain seperti kebiasaan. Okey, apa yang paling diperlukan oleh rakyat Malaysia untuk meneutralkan politik kebencian pada masa ini ialah membina jambatan etnik, bukannya wira etnik. Ini penting untuk membuang kebencian dan polarisasi kaum yang seolah-olah semakin meningkat sekarang. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berjaya untuk menjadikan masyarakat yang harmoni selama ini, dan penting untuk kita terus memperkukuhkan hubungan antara kaum dan kepercayaan antara satu sama lain walaupun terdapat perbezaan idea politik. Saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengekalkan hubungan ini untuk memastikan kita hidup dalam keadaan aman, tentera dan harmoni. Walaupun kita berbeza budaya, agama, lebih lagi dalam bab politik.
Okey, saya rasa mungkin ahli panel lain untuk ada sikit untuk menambah apa yang saya katakan. Okey, daripada saya itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Izwan Saudi atas perkongsian sebentar tadi. Saya kira kesan-kesan yang diberikan tentang perpaduan ini oleh Encik Izwan tadi amat berguna buat kita semua, dan saya pasti kita boleh belajar sesuatu daripada kesan tersebut. Bercakap mengenai kesan ini, penonton sekalian, Maharaja Rom, Romulus Augustus, Presiden wanita Korea pertama, Pak Geun Hye, menanggung malu dibuat rakyat hanya kerana permainan rasuah. Negara mereka diambang kejatuhan tak kala pemimpin-pemimpin dibutakan dengan wang dan harta. Kita tidak pernah takut dengan kisah ini. Apabila bukan sahaja rakyat terlibat, tetapi pegawai kerajaan juga turut sama mencalik nama dalam gejala rasuah ini. Julai 2018 yang lalu, SPRM telah merekodkan 120 kes rasuah berlaku. Bukan pada mereka yang miskin harta dan wang ringgit, tetapi pada mereka yang miskin nilai dan jiwanya. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pernah bertitah, jika kepentingan digunakan untuk diri sendiri dan bukan kerana mengimarahkan bumi Allah, maka runtuhlah kerajaan itu. Apa salah negara kepada kita sehingga kita tegar menyontek arang ke negara Malaysia? Baiklah, nampaknya ketiga-tiga ahli panel kita kesemuanya sudah berkongsi dengan kita tentang apa itu perpaduan yang disebut-sebutkan. Jadi, apa yang saya dapat rangkumkan di sini ialah segala-galanya bermula dengan kesedaran. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kerana sudi bersama-sama dengan saya pada hari ini mendiskusikan tentang topik kita pada hari ini. Baiklah, saya ingin teruskan forum pada hari ini dengan sesi soal jawab. Kita ada membuka soalan kepada para penonton. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan yang ingin ditanyakan, anda boleh tuliskan di ruangan komen. Kita boleh lihat banyak komen-komen yang dinyatakan oleh para penonton sekalian. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi bersama-sama dengan kami berada di dalam forum pada hari ini. Baiklah, soalan daripada Azrina Baka yang menanyakan, yang bertanyakan tentang apakah pula pendapat anda mengenai perpaduan, kesan perpaduan dari segi pendidikan. Okey. Saya kira untuk menjawab persoalan ini, saya mempersilakan Encik Izwan untuk memberikan pendapatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Moderator. Soalan yang diajukan kepada saya ialah kesan daripada aspek pendidikan. Okey. Umum mengetahui bahawanya pendidikan merupakan asas penyatuan dan juga perpaduan dalam sesebuah negara. Dengan adanya sistem pendidikan yang berkesan, maka tidak mustahillah penyatuan dan juga perpaduan dapat dikekalkan. Sekiranya yang sebaiknya berlaku, mungkin perpecahan dan juga pertumpahan darah yang mungkin berlaku. Okey. Balik pada Malaysia, di mana sistem pendidikan kita dan juga peluang pekerjaan adalah saling bersangkutan antara satu sama lain. Ini adalah hakikat yang sebenar yang berlaku dalam masyarakat, di mana bila tekanan yang berlaku dalam pelbagai sektor yang selama ini tidak berani didedahkan oleh kita, ia juga dianggap sebagai tabu. Dan walau bagaimanapun ada kajian yang dibuat, ia jarang didedahkan demi untuk menjaga keharmonian dan juga perpaduan di kalangan kaum di negara kita. Okey, sistem pendidikan menjadi mekanisme penting untuk meningkatkan keboleh pasaran bakat pada masa hadapan, dan ia juga perlu diseimbangkan demi untuk merapatkan jurang ketidaksamarataan yang ada di Malaysia. Okey. Malaysia perlu juga menekankan perpaduan dalam kepelbagaian. Ia merupakan sebagai titik utama untuk dihormati dan juga untuk digunakan sebagai kekuatan masyarakat di negara ini untuk terus memastikan untuk menikmati
kit ekonomi negara yang membangun begitu pesat pada masa sekarang. Okey. Sistem pendidikan kita juga seharusnya berupaya untuk menjadi alat perpaduan utama yang untuk memperkasakan masyarakat yang pelbagai kaum, berbilang agama, berbeza budaya untuk hidup secara harmoni dan menjadikan kepelbagaian yang unik di negara kita ini sebagai kelebihan untuk diraihkan dan juga untuk dilestarikan demi kelangsungan negara pada masa hadapan. Okey. Matlamat dan juga prinsip rukun negara perlu dilihat seiring untuk mencapai hasrat ini. Ia perlu dijunjung di seluruh rakyat. Penting untuk penyatuan bangsa dan kaum di sesebuah negara yang multi etnik seperti negara kita, Malaysia yang tercinta. Pendidikan sememangnya radas penting untuk penyatuan bangsa dan kaum di sebuah negara. Okey. Kita lihat bermula pada umur 6 hingga 7 tahun, penerapan kebahasaan berteraskan penyatuan bangsa diperkenalkan sesuai dengan peribahasa, kalau merentur buluh biarlah daripada rebunnya. Okey. Oleh kerana rakyat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum, contohnya Melayu, Cina, India dan lain-lain. Sistem pendidikan inilah bertujuan untuk merealisasikan segala aspek dan juga aspirasi negara bagi mewujudkan dan meningkatkan perpaduan kaum demi memastikan negara kita dalam keadaan aman, sejahtera dan selesa. Maknanya dengan adanya sistem pendidikan yang begitu sistematik dan penyampaian kepada semua kaum, tidak mustahil lah negara kita Malaysia ini dapat mengekalkan keharmonian, perpaduan dan tidak berlakulah perpecahan kaum seperti mana yang berlaku di negara luar. Okey, ini merupakan satu titik lah untuk kita sebagai Malaysia untuk memastikan keharmonian ini dijaga. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Izwan atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Menyebut tentang pendidikan, saya tambah sedikit. Jika kita lihat pendidikan itu sendiri sepatutnya bermula daripada rumah. Siapa yang berada di rumah? Sudah pastinya ibu dan bapa. Jika kita lihat di dada-dada akhbar, tidak pernah lekang dengan kisah sandiwara ayah, abang dan datuk yang sanggup menghancurkan seri manis puteri keturunan mereka sendiri. Kata mereka, biar rosak di tangan aku, jangan rosak di tangan orang lain. Sedih mendengarnya para penonton. 80% kanak-kanak di Malaysia menjadi mangsa seksual sebelum usia 18 tahun. Dan Jun 2017, akhbar utusan melaporkan 174 kes bayi dibuang dengan kejam di Malaysia. Cukupkah nilai-nilai ini untuk kita bina negara yang sejahtera, mencapai perpaduan? Simpan angan-angan itu. Jangan terus dibuat mimpi-mimpi lena. Buka mata kita. Baiklah, seterusnya kita baca soalan yang kedua pula daripada penonton. Soalannya, apakah pihak yang memainkan peranan dalam membentuk perpaduan, khususnya di Malaysia sendiri? Baik, untuk soalan ini saya kira Profesor kita, Profesor Dr. Umayyah ingin menjawab soalan ini. Silakan Prof. Terima kasih Encik atas soalan tadi. Siapa yang sebenarnya memainkan peranan penting dalam mengekalkan perpaduan negara? Dalam perpaduan negara kita ada Kementerian Perpaduan Negara sebenarnya bermisikan mengurangkan pergaduhan antara kaum melalui mediator komuniti untuk meningkatkan keharmonian masyarakat. Namun begitu, yang memainkan peranan penting sebenarnya adalah semua penduduk di sebuah negara tersebut.
tiada yang terkecuali sebenarnya. Perpaduan itu bermula dalam diri individu itu sendiri. Jika tidak kita yang memulakannya, siapa lagi? Betul atau tidak? Namun kita lihat perkembangan semasa di dunia dan juga Malaysia berkenaan penglibatan atau keterlibatan setiap individu, tidak kira siapa, masih lagi belum mencapai tahap yang utuh. Jadi diri sendiri perlu mula bertindak jika mahu yang lain bertindak. Hidup berganding bahu tanpa mengharapkan pihak lain semata-mata. Jangan kita bersikap evasif. Mahupun bagai enau di dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Kerana perpaduan itu hanya wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan saling bertolak ansur. Saya harap jawapan saya tadi dapat memuaskan persoalan cik tadi. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Dr. Umayyah atas jawapan yang telah diberikan atas persoalan daripada penonton kita sebentar tadi. Bila menyebut mengenai peranan ni, saya tambah sedikit. Seperti yang kita semua ketahui, peranan ataupun didikan, contoh teladan, semuanya bermula daripada rumah. Seperti yang saya ada beritahu sebentar tadi, ibu bapa memainkan peranan yang penting. Semenjak daripada kecil, ibu saya selalu berpesan, berpahit-pahit dahulu, bermanis-manis kemudian. Tetapi ibu, untuk Malaysiaku tercinta, saya tak mahu merasakan kepahitan itu. Apa yang manis, kita simpan sehingga ke hari tua. Apa yang pahit, kita buang sejauh-jauhnya. Julai 2018 yang lalu, kita dikejutkan dengan berita seorang guru wanita rentung dan 2 lagi melecur apabila 2 kuartus kediaman Miri di Sarawak terbakar. Meskipun berbeza agama dan bangsa, Catherine Janet Dewi sanggup meredah api demi menyelamatkan rakannya. Demi membuktikan nilai cinta dan sayang ini, ibu akan saya ceritakan kisah ini kepada cucu-cucu ibu suatu hari nanti. Baiklah, saya tidak mahu berceloteh panjang. Mari kita lihat soalan penonton yang seterusnya, iaitu apakah berkaitan prinsip rukun negara dengan perpaduan kaum. Okey, untuk menjawab persoalan ini, saya mempersilakan Cik Nur Zahira untuk melontarkan pendapatnya. Silakan. Saya ucapkan kepada saudari moderator dan saudara yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Okey, persoalannya, apakah kaitan prinsip rukun negara dengan perpaduan kaum? Sebelum saya menjawab persoalan saudara sebentar tadi, izinkan saya menceritakan atau menjelaskan sedikit berkaitan dengan rukun negara. Sebenarnya rukun negara diwujudkan pada tahun 1970 bertujuan untuk mencapai satu matlamat atau pengertian terhadap aspirasi nasional di antara pelbagai kaum di Malaysia tanpa mengira asal-usul dan keturunan masing-masing. Okey, kan sebenarnya rukun negara mempunyai maksud yang tersirat yang tersendiri. Jadi seperti yang kita tahu, prinsip rukun negara ada 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Sebenarnya adalah satu falsafah dan ideologi yang menjadi kepada dasar kesatuan, perpaduan bangsa serta pedoman kepada kehidupan semua masyarakat yang pelbagai kaum dan budaya di negara kita. Dan selain itu juga, kita juga menerapkan prinsip rukun negara ini dilafazkan di dalam sebuah institusi dan pendidikan itu sendiri. Seperti contohnya kita semasa perhimpunan sekolah, majlis dan program rasmi, kita mengangkat ikrar rukun negara. Kerana inilah sebenarnya yang kita perlu terapkan dalam diri semua rakyat Malaysia. Okey, sebenarnya prinsip rukun negara ini juga mempunyai maksud yang tersirat. Okey, sebagai contohlah saya bagi prinsip rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Sebenarnya dia menekan kepada personaliti atau tingkah laku seseorang itu sendiri, iaitu sifat individu yang bersopan santun, bersata susila ialah amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain, iaitu kita sentiasa menghormati walaupun kita berada daripada pelbagai kaum yang berbeza. Selain itu juga kita juga perlu mempraktikkan prinsip ini dalam membentuk
sebuah orang cakap seorang manusia yang bersopan santun yang boleh menjadi panduan kepada semua generasi. Okey, saya harap saya dapat menjawab persoalan saudara sebentar tadi. Terima kasih diucapkan kepada Cik Nur Zahira kerana sudi berkongsi dengan kita tentang pendapatnya mengenai persoalan penonton sebentar tadi. Para penonton sekalian, cuba kita renung seketika apa akan jadi dengan anak muda kita jika kosong minda dan jiwanya. Andai inilah pemimpin kita pada masa hadapan, apalah nasib perpaduan yang telah lama kita bina. Kerana benarlah kata-kata Saidina Ali kepada anak-anaknya. Jika tanah ini dibina oleh jiwa yang kosong, sudah pasti lahir golongan yang tidak berbudi. Maka, semailah jiwa-jiwa kecil ini dengan akhlak yang mulia. Nescaya tanah ini akan subur dengan nilai yang indah. Tak perlu kita terbang ke awan yang tinggi untuk kita mencari secebis nilai perpaduan. Kerana rukun negara sudah hadir di saat kita sedang berputus asa mencari ruang untuk hidup semula dalam persengketaan. 5 prinsip ini tunjukkan dengan jiwa kita. Zahirkan dengan perbuatan yang murni. Dan hayatilah dengan penuh akal dan budi. Baiklah penonton sekalian, kita teruskan. Mungkin soalan yang terakhir kerana masa sudah pun mencemburui kita. Soalannya berbunyi, mengapa wujudnya sekolah vernakular dan kenapa tidak disatukan? Okey, untuk menjawab persoalan ini, nampaknya Cik Nur Zahira sudah tidak sabar ingin menjawab persoalan ini. Mungkin dekat dengan beliau. Silakan Cik Zahira. Terima kasih kepada saudari yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Soalannya, kenapa mesti ada sekolah vernakular untuk lain-lain bangsa? Kenapa tidak disatukan semua sekolah? Okey, sebenarnya dalam sistem pendidikan, kita telah mewujudkan satu sistem, iaitu orang cakap sistem sekolah berwawasan, di mana kita menyatukan 3 buah sekolah di bawah satu sekolah yang sama. Namun seperti yang saya katakan dalam langkah-langkah saya tadi, kalau kita meningkat kembali sejarah pada zaman sejarah dasar pendidikan pada zaman pemerintahan penjajah dulu, penjajah sendiri yang telah mewujudkan satu sistem sekolah berlainan kaum sehingga menyebabkan semangat perkauman itu semakin menebal. Okey, sebenarnya kesan daripada perbuatan penjajah itu sendiri masih wujud sehingga kini, yang telah menyebabkan masih wujud sekolah yang berlainan bangsa. Namun kita sendiri tidak orang cakap bukan tidak berkuasa, namun kita sendiri menghormatilah kalau mereka ingin mewujudkan sekolah yang berlainan bangsa. Namun mereka sebenarnya tidaklah mewujudkan atas dasar kaum. Seperti sekolah Cina, hanya kaum Cina sahaja yang boleh masuk. Sekolah India hanyalah kaum India sendiri yang boleh daftar. Sebenarnya tidak. Walaupun wujudnya sekolah yang berlainan bangsa atau berlainan kaum ni, sebenarnya mereka sendiri telah menerima kaum lain yang ingin belajar dalam sebuah sekolah yang sama. Dengan ini kita orang cakap tak mengapalah kalau mereka nak menubuhkan dengan syarat menerima kaum lain di bawah satu sekolah itu sendiri. Namun kita juga mewujudkan satu sekolah, iaitu sekolah wawasan, di mana kita menggabungkan ketiga-tiga buah sekolah, iaitu sekolah kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India di bawah satu sekolah. Dengan ini saya boleh katakan sebenarnya kita wujud dua-dua jenis sekolah itu, iaitu satu sekolah jenis kauman, satu sekolah jenis wawasan pergabungan. Namun alasanlah bagi soalan kenapa tidak disatukan, sebenarnya kita bagi menghormatilah kaum-kaum lain yang ingin menubuhkan sekolah persendirian mereka, tapi dengan syarat bahasa Melayu adalah bahasa perhantar dan mereka sendiri haruslah menerima kaum lain dalam sekolah mereka, iaitu tidak mengahadkan, iaitu hanya kaum mereka sahaja yang boleh daftar di sekolah tersebut. Jadi tidak mengapalah orang cakap, masih wujud sekolah yang bergabung dan masih wujud juga sekolah yang mengikut kaum masing-masing. Saya harap ia menjawab persoalan saudari yang bertanya tadi. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cik Nur Zahira atas perkongsian sebentar tadi. Rangkumannya penonton, hari ini semua rakyat Malaysia, tak kira kaum dan agama, kita percaya negara yang sejahtera itu bergantung kepada kita semua. Jangan biarkan
kejatuhan tamadun Turki Uthmaniyah kembali berulang di negara ini. Biar kita rebah menahan kerih-kerih yang menimpa. Akhirnya kita tersenyum melihat indahnya hiasan istana dihiasi dengan nilai, diikat dengan perpaduan yang sejati. Untukmu Malaysia, dari anak pertiwi, terus makmur dan sejahtera di bawah payung perpaduan dihiasi nilai yang kami bina. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton.